Tafsir Al-Azhar ayat 93 hingga ayat 97 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Ayat 93. Segala makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, kalau begitu bawalah Taurat itu dan bacalah kalau memang kamu orang-orang yang benar. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Ayat 94. Maka barang siapa yang mengarang-arangkan dusta atas Allah sesudah demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ayat 95. Katakanlah, benarlah Allah, lantaran itu turutlah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari orang-orang yang musyrikin. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali didirikan untuk manusia ialah yang di Bakkah itu, sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن
ayat 97. Di sana ada tanda-tanda yang nyata tempat berdiri Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, amallah dia. Dan kerana Allah wajib atas manusia pergi haji ke rumah itu, iaitu siapa yang sanggup menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Soal makanan yang haram bagi Bani Israel. Setelah banyak pertukaran fikiran dengan utusan-utusan Nasrani dari Najran, selanjutnya kaum Yahudi yang ada di Madinah masih saja menyanggah dan mengemukakan berbagai bantahan, terutama soal makanan. Banyak makanan yang oleh Bani Israel tidak boleh dimakan, antaranya ialah unta. Maka bantahan mereka kepada Nabi Muhammad SAW pun datang dari segi ini. Engkau mengatakan membenarkan isi Taurat. Sekarang unta diharamkan dalam Taurat. Mengapa dia engkau halalkan? Bantahan mereka yang kedua ialah engkau mengatakan menegakkan agama Ibrahim. Padahal antara putera Ibrahim keturunan Bani Ishak, Bani Israel lah yang dipilih dan dimuliakan Tuhan. Berpuluh Nabi diutus dalam kalangan mereka, dan Baitul Maqdis lah pusat kegiatan mereka. Sekarang engkau alihkan kiblat ke Kaabah. Engkau pesongkan dari pusat kegiatan Nabi-Nabi. Kedua sanggahan inilah yang dibantah. Segala makanan dahulunya adalah halal bagi Bani Israel. Pangkal ayat 93. Tidak ada makanan yang dilarang memakannya, termasuk unta sekalipun, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Israel di sini ialah kaum Israel, ataupun nama pribadi Nabi Yakub sendiri. Kerana dalam kitab-kitab mereka itu pun ada tersebut juga bahawa Yakub memang pernah melarang anak cucunya memakan berbagai rupa makanan. Menurut setengah tafsir lagi, Bani Israel lah yang pada mulanya membuat sendiri pantangan-pantangan makanan dengan semau-maunya sendiri, sehingga menjadi haram bagi mereka. Itu semuanya terjadi sebelum Taurat memberikan ketentuan makanan. Dan dalam catatan kitab-kitab yang mereka akui sebagai Taurat itu dikatakan bahawa Nabi Yakub pernah bertinju dengan Tuhan. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai ayat 28. Dalam pergumulan itu terkilir pangkal peha Yakub. Maka sebab itu dia bersumpah selama-lamanya tidak akan memakan urat kerukut pangkal peha. Beginilah mereka menggambarkan Allah yang bisa turun ke dunia dan berkelahi dengan Yakub. Bagi kita orang Islam, catatan ini tidak dapat dipercaya sebab tidak terang siapa yang menulisnya. Ini adalah cerita turun-temurun sebagai kitab-kitab tambu, dicampuri dongeng, lalu dijadikan kitab suci untuk anak cucu. Demikianlah soal makanan yang mula-mula halal lalu diharamkan. Kian lama kian banyak yang haram. Ini telah terjadi sejak dahulu sebelum datang Taurat. Dan yang dimaksudkan Taurat ialah pokok hukum yang 10. Tetapi catatan-catatan yang lain mereka masukkan menjadi Taurat pula. Katakanlah kalau begitu, artinya kalau kamu tidak mau percaya kepada keterangan dari Rasul SAW ini, bawalah Taurat itu kemari dan bacalah kalau memang kamu orang-orang yang benar. Ujung ayat 93. Dengan tangkisan seperti ini diberikanlah penjelasan bahawasanya banyak makanan yang mula-mula halal menjadi haram kerana kamu sendiri mempersulitkan dirimu, hai Bani Israel. Adat kebiasaan kamu jadikan
peraturan agama, lalu kamu bangsakan kepada Taurat. Maka kedatangan Muhammad SAW sekarang ini tidaklah hendak menuruti kebiasaan dan adat istiadat kamu, itu yang kamu jadikan peraturan agama. Sebelum Muhammad SAW, Isa Al-Masih pun telah menghalalkan pula kembali makanan-makanan itu beberapa macam banyaknya. Lihat kembali ayat 50. Namun demikian, kamu pun tetap menyanggahnya. Maka barang siapa yang mengarang-arangkan dusta atas Allah sesudah demikian itu, pangkal ayat 94, iaitu masih saja mengatakan bahawa makanan-makanan itu larangan Taurat, padahal tak ada dalam Taurat, atau mengarang-arangkan cerita bahawa Yakub melarang anak cucunya memakan semacam makanan padahal tidak, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ujung ayat 94. Mereka menjadi zalim kerana adat istiadat dan pantangan-pantangan yang mereka perbuat sendiri, lalu mereka dakwakan bahawa itu wahyu dari Allah. Katakanlah, benarlah Allah, pangkal ayat 95. Apa yang diwahyukan Allah itulah yang benar, dan segala pengakuan kamu itu, yang kamu karang-karangkan itu, peraturan yang kamu perbuat sendiri untuk memberatkan diri kamu sendiri, sehingga yang mula-mula tidak haram menjadi haram, semuanya itu tidak benar. Lantaran itu, turunlah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia orang-orang yang musyrikin. Ujung ayat 95. Janganlah soal makanan halal atau haram itu yang kamu jadikan alasan untuk membantah kebenaran dan kenyataan. Agama Ibrahim yang lurus adalah agama yang asli, rumpun pegangan kita semuanya, kaum Yahudi dan Nasrani dan kami. Ibrahim tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Mari ke sana kita kembali semuanya. Adapun soal makanan haram, dahulu kerana adat istiadat yang kamu buat, sekarang bisa berubah kerana dia bukan pokok akidah. Kalau seruan sudah sampai ke sana, dan sendirinya bantahan mereka jatuh. Sebab yang ditegaskan terlebih dahulu ialah pokok, atau yang zaman sekarang disebut prinsip dasar. Maka kalau dasar pokok sudah diterima, janganlah yang ranting dijadikan pokok pula untuk membantah yang dasar. Oleh kerana sudah tersebut nama Ibrahim dan agama Ibrahim, maka sabda Tuhan pun lanjutlah kepada membantah sanggahan yang kedua tadi, tuduhan Bani Israel atau Yahudi itu, bahawa Nabi Muhammad SAW mendakwakan menjunjung tinggi ajaran Ibrahim, padahal Ibrahim menurunkan Ishak dan Yakub menurunkan berpuluh-puluh nabi berpusat di Baitul Maqdis. Sekarang Muhammad mengalihkan kiblat ke Makkah. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali didirikan untuk manusia ialah yang di Bakkah itu, pangkal ayat 96. Yang dahulu sekali didirikan buat manusia beribadat kepada Allah yang Maha Esa sebagai lambang tauhid ialah yang di Bakkah itu. Bakkah adalah nama yang lain dari negeri Mekah. Antara huruf Ba dengan huruf Min adalah berdekatan makhraj, tempat keluarnya, dan hurufnya huruf bibir. Sebetul itu pada zaman dahulu di samping orang Arab menyebutkan Mekah, ada pula yang menyebutkannya Bakkah. Rumah itu ialah Kaabah, yang disebut pula Baitullah, rumah Allah, bukan kerana Allah bertempat di situ, melainkan kerana didirikan semata-mata untuk menyembah Allah yang tunggal, sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi ini alam. Hujung ayat 96.
Dalam ayat ini dijelaskan bahawa rumah yang pertama sekali didirikan buat manusia menyembah Allah yang satu, iaitu Kaabah. Artinya sebelum Kaabah belum ada sebuah rumah suci didirikan untuk menyembah Allah semata-mata. Nabi besar yang terdahulu dari Nabi Ibrahim ialah Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh belumlah sempat mendirikan sebuah rumah ibadat yang semata-mata untuk Allah. Dan Nabi Ibrahim, pendiri Kaabah, ialah nenek moyang semua Nabi dan Rasul, baik cabang Bani Israel ataupun cabang Bani Ismail. Dalam satu hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, Kaabah telah dibuat dasarnya oleh malaikat sebelum lagi Adam dijadikan. Dan 40 tahun sesudah itu dibuat pula dasar Baitul Maqdis. Adapun keterangan hadis ini tidak mustahil bagi akal kita, kerana urusan itu adalah urusan yang gaib yang hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW menurut tuntutan ilahi. Bahawa pembinaan Kaabah lebih tua daripada pembinaan Baitul Maqdis yang di Palestin memanglah hal yang sudah selayaknya diterima, sebab yang mendirikan Kaabah ialah Ibrahim dan puteranya Ismail. Adapun Baitul Maqdis telah didirikan oleh Sulaiman, anak cucu keturunan Ibrahim yang beratus tahun jaraknya dengan beliau, iaitu kira-kira 800 tahun sebelum Nabi Isa lahir atau lebih sedikit. Di dalam sebuah hadis lagi yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Zar, Nabi SAW mengatakan bahawa jarak pembinaan Kaabah oleh Ibrahim dengan pembinaan Baitul Maqdis hanya 40 tahun. Sesudah itu, Yakub telah menegaskan dasar-dasar Baitul Maqdis dan kemudian menyempurnakan pembinaannya itu. Ayat ini adalah peringatan kepada orang Yahudi yang selalu mengatakan bahawa Baitul Maqdis jauh lebih utama daripada Kaabah. Maka berfirmanlah Tuhan pada lanjutan ayat tentang keutamaan rumah suci yang pertama didirikan itu sebagai rumah yang diberi berkat dan petunjuk bagi isi alam. Hujung ayat 96. Rumah itu dan jiran sekelilingnya diberi berkat oleh Allah, kerana meskipun dia terletak di satu wadi lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, namun penduduknya tidak kekurangan makanan. Dari mana-mana, baik pada zaman dahulu ataupun sampai sekarang, penduduk Makkah selalu mendapat makanan dan buah-buahan yang subur dari tempat-tempat sekelilingnya. Dan setiap waktu pula, kalau tidak naik haji, orang pun datang berumrah. Negeri itu ramai dengan orang yang datang beribadat. Telah datang zaman moden sebagai sekarang, maka hampir pula setiap hari kapal terbang datang membawa orang-orang yang berumrah dari Turki atau dari tempat-tempat lain di seluruh dunia Islam. Dan apabila datang musim mengerjakan haji, sampai bilangan juta orang yang datang ke tanah suci itu mengerjakan haji sampai bilangan juta orang yang datang ke tanah suci itu semuanya adalah berkat. Dan sebagai dasar semua itu, tidaklah ada satu pun yang sunyi manusia daripada sembahyang 5 waktu menghadapkan mukanya ke tempat mulia itu. Di setiap saat orang mengerjakan sembahyang 5 waktu, sebab dunia ini selalu beredar keliling matahari. Selama masih ada manusia yang bersembahyang menghadapkan muka ke sana, selama itu pula lah dia akan tetap mengalirkan hudan atau petunjuk di seluruh alam ini. Di sana ada tanda-tanda yang nyata. Pangkal ayat 97. Di sekeliling rumah pertama itu telah kamu dapat tanda-tanda yang nyata yang dapat kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Di sana kamu akan mendapati sumur Zam-Zam yang telah diceritakan sejak zaman purbakala.
bahawa sumur itu yang dikurniakan Allah kepada Hajar, ibu Ismail, itu pula lah yang menyebabkan kabilah-kabilah Jurhum sudi mendiami tempat itu sehingga Hajar tidak sepi sendirian. Dan dari perkahwinan Ismail dengan anak perempuan kabilah Jurhum timbul bangsa Arab Musta'ribah yang menurunkan Quraisy dan menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana pun akan kita dapati tanda yang lain pula, iaitu bukti Safa dan Marwah, tempat Hajar berlari-lari kecemasan sebelum Zamzam diberikan Tuhan kerana ingin mencari air untuk memberi minum anaknya yang baru lahir. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Antaranya lagi yang paling penting ialah tempat berdiri Ibrahim, iaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika mengerjakan solat dan ibadat lainnya menurut syariat yang ditentukan Tuhan untuknya pada zamannya. Dan berita ini diterima turun-temurun oleh bangsa Arab sejak zaman purbakala sehingga telah menjadi mutawatir, mustahil orang akan bersepakat berbuat dusta. Ada perbezaan penafsiran ahli-ahli tafsir tentang di mana letak yang sebenarnya makam atau tempat berdiri Ibrahim itu. Kata setengah ahli tafsir, makam Ibrahim ialah yang terletak di sebelah Kaabah. Itu telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita sunat solat 2 rakaat di tempat itu setelah selesai mengerjakan tawaf. Sebab di sana itulah pada zaman purbakala Nabi Ibrahim solat sehabis tawaf. Sebab tawaf itu pun beliau pula yang memulakan, dan seluruh perkarangan Masjidil Haram itu adalah makam Ibrahim. Perselisihan ahli tafsir inilah yang menyebabkan timbul pula perselisihan pada tahun 1957 antara ahli-ahli bangunan dengan ulama-ulama di Mekah. Sebab sekarang Masjidil Haram telah dibangunkan kembali secara baru dan moden dan mempunyai 2 tingkat. Maka menurut simetris bangunan yang baru itu baru kelihatan indah kalau makam Ibrahim yang sekarang ini diganti dan diundurkan ke belakang sedikit. Kerana kalau masih menurut bangunan dan letak yang sekarang juga tidak sesuai dan sejalan lagi dengan susunan baru itu. Tetapi maksud memindahkan atau meruntuhkan bangunan makam Ibrahim yang lama itu dihalangi dengan keras oleh ulama-ulama Mekah. Sebab menurut mereka, bila digeser tempatnya, maka tidaklah kena lagi dengan makam Ibrahim yang sebenarnya. Dengan menunjukkan beberapa tanda yang mengkhususkan pada makam tempat berdiri Ibrahim, dan dengan sendirinya tertolaklah dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa Baitul Maqdis lebih besar dan lebih agung dari Kaabah. Ibnu Munzir dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dan berkata, telah sampai pada kami suatu berita bahawasanya beberapa orang Yahudi yang berkata Baitul Maqdis lebih agung daripada Kaabah kerana Baitul Maqdis lah tempat berpindah Nabi-Nabi dan kerana dia terletak di bumi yang suci. Mendengar itu, menjawablah beberapa orang muslimin, bahkan Kaabah lah yang lebih agung. Pertengkaran ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat yang tengah kita tafsirkan ini sebagai jawab pemutus pertengkaran itu. Sesungguhnya rumah yang mula-mula diletakkan buat manusia ialah yang di Bakkah itu, bukan yang di Baitul Maqdis. Dan di sana ada tanda-tanda yang nyata, iaitu antara makam Ibrahim dan tanda-tanda demikian tidak terdapat di Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya mendapat selamat dengan jaminan tertentu yang dipegang dan dipertahankan oleh orang Arab, turunan demi turunan, tidak berhenti-henti, dan demikian itu tidak ada pada Baitul Maqdis. Dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, amallah dia,
Di sinilah kelebihan Kaabah yang tidak terdapat pada Baitul Maqdis sendiri. Masuk ke dalam pekarangan rumah suci pertama ini diberi jaminan keamanan. Bukan saja itu tanah yang kudus, iaitu suci, bahkan itu pun tanah yang haram, artinya tanah larangan. Sejak peraturan ini ditegakkan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu kala, jaminan keamanan di dalam tempat ini telah dipelihara sebaik-baiknya. Walaupun telah banyak bid'ah dan tambahan-tambahan yang dibuat kemudian, sehingga agama Hanif ajaran Nabi Ibrahim telah banyak diselewengkan dalam zaman jahiliah, namun dalam hal memelihara kesucian tanah haram ini masih tetap dipertahankan dengan setia, sehingga bahasa Arab yang amat terkenal mengandung dendam kematian ayah atau teman satu kabilah kerana dibunuh orang, belum mau berhenti mencari orang yang membunuh itu sampai darjah yang mati ditebus. Kalau sekiranya si pembunuh itu terjumpa sedang di Masjidil Haram atau dalam lingkungan tanah haram, tidaklah mereka mau membalas dendam mereka waktu itu. Demikian kerasnya mereka memegang aturan sehingga seorang yang membunuh musuhnya di tanah haram itu akan dicela, dibuang, dikucilkan dari kabilahnya kerana dia telah melanggar satu peraturan yang dipegang teguh turun-temurun oleh segala kabilahnya. Yang dikecualikan sampai sekarang ini hanyalah melakukan hukuman tindak pidana, iaitu memotong tangan pencuri, merejam penzina dan menghukum bunuh orang yang bersalah membunuh yang dilakukan hukuman oleh hakim. Bukan saja bersalah melanggar kesucian larangan tanah haram itu terhadap manusia, bahkan berburu binatang buruan pun tidak boleh di dalam lingkungan tanah haram itu. Didenda siapa yang melanggarnya sebagaimana tersebut peraturannya dalam surah 5 surah Al-Ma'idah kelak. Perintah haji. Dan kerana Allah, wajiblah di atas manusia pergi haji ke rumah itu, iaitu siapa yang sanggup menuju ke sana. Tadi sudah dinyatakan bahawa itu adalah rumah yang pertama didirikan untuk manusia beribadat pada Allah yang Maha Esa di tempat itu. Ibrahim diperintahkan Allah mendirikannya dengan dibantu oleh putranya Ismail. Dipelihara kesucian rumah pertama itu dan dijadikan daerah terlarang untuk membuat huru-hara dan keonaran, kerana itu tetaplah dia menjadi tempat beribadat sebagai disaksikan oleh syiar terbesar, iaitu makam tempat Ibrahim solat. Maka sekarang datanglah Nabi Muhammad SAW yang dengan tegas mengatakan bahawasanya kedatangannya adalah hendak membangkitkan kembali ajaran asli Ibrahim, ajaran Hanif dan Muslim, lurus menuju Allah dan berserah diri kepadanya. Maka kedatangan Muhammad adalah memperkuat kembali ajaran Ibrahim itu, menghidupkan kembali sendi pokok ajaran beliau. Oleh sebab itu, Kaabah bukanlah semata-mata sebuah rumah yang akan ditinjau oleh kaum turis pengembara sebagai orang yang datang ke reruntuhan Persepolis atau keruntuhan gedung di Athena atau di Baalbek, Lebanon. Bahkan itulah rumah ibadat tauhid pertama didirikan di dunia ini, dan terus hidup sebagai pusat tempat beribadat umat sefahaman di dunia ini. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad meneruskan perintah agar segala manusia datang ke tempat itu berhaji, berwukuf di Arafah, bermabit di Muzdalifah, berhenti di Mina, bertawaf di Kaabah dan bersa'i di antara Safar dan Marwah. Oleh kerana agama itu dikerjakan menurut kesanggupan yang ada, maka diberikan syarat utama, iaitu kesanggupan orang yang bersangkutan sendiri.
baik berkenaan dengan cukupnya perbelanjaan atau tidak sulit perjalanan kerana sulitnya hubungan atau dalam keadaan badan sihat walafiat. Maka dengan ayat inilah datang perintah resmi kepada kita manusia Muslim supaya naik haji ke Kaabah, rumah pertama itu, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Asal erti haji ialah qasad, iaitu sengaja menuju sesuatu. Dengan demikian dapatlah difahamkan bahawasanya ibadat haji hendak diniatkan benar-benar, disediakan benar-benar diri untuknya, bukan main-main. Lagi pula di pangkal tadi telah dikatakan iaitu kerana hendak menuju kerana Allah semata-mata. Sebelum negeri Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijrah, maka pada tahun ke-7 sudah berlaku juga Umratul Qada, pengganti umrah yang tidak jadi pada tahun ke-6. Padahal di Mekah masih ada berhala, di Kaabah masih terdapat 360 berhala. Bahkan di Bukit Syafa masih tertegak berhala Al-Lata, menghalangi orang-orang Islam yang datang sa'i berjalan cepat antara Syafa dan Marwah. Maka ada sahabat Rasulullah yang ragu-ragu tentang sa'i di antara Syafa dan Marwah itu, melihat berhala berdiri. Lalu datanglah ayat bahawa sa'i di antara Safa dan Marwah itu tidak ada halangan diteruskan sebab kita melakukan sa'i itu adalah semata-mata ibadat kerana Allah. Dan Safa dan Marwah adalah satu syiar antara berbagai syiar Allah, dan kita tidak ada sangkut paut dengan berhala itu. Dengan ayat ini jadi sangat jelaslah bahawa kita naik haji adalah kerana Allah semata-mata, beribadat tulus kepadanya. Dan jika kita wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, berhenti 3 hari di Minar, tawaf keliling Kaabah, sa'i di antara Safa dan Marwah, semuanya itu bukanlah kerana menyembah sesuatu tempat. Bahkan jika satu waktu kita sempat mencium batu hitam Al-Hajarul Aswad, itu semuanya hanyalah upacara dan yang disembahkan hanyalah Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita kaum muslimin terus memasang niat bahawa agak sekali seumur hidup dapatlah hendaknya kita naik haji. Haji adalah puncak tertinggi, tanda bahawa kita orang Islam. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang telah mati padahal dia belum haji, maka biarlah dia mati jika dia suka, iaitu jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Dirawikan oleh Ibnu Adi dari Abu Hurairah. Hadis ini adalah sebagai tarhib, iaitu ancaman supaya kita jangan menyia-nyiarkan keislaman kita dan jangan memperlemahkan iman dan cita-cita kita agar satu waktu terdapat hendaknya naik haji. Seketika Saidina Umar bin Khattab telah jadi khalifah, pernah pula beliau menyampaikan satu ancaman bagi orang-orang yang melalaikan kewajipan haji. Beliau berkata, sesungguhnya ada maksudku hendak mengutus beberapa orang ke negeri-negeri besar itu supaya mereka selidiki tiap-tiap orang yang mempunyai kemampuan, padahal dia tidak juga pergi haji. Untuk orang-orang ini supaya dikenakan saja jizyah, sebab mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Jizyah adalah pajak terhadap warga negara yang bukan Islam. Pasanglah niat dan berikhtiarlah dengan segala tenaga walaupun meninggal sebelum niat tercapai. Lebih-lebih lagi bagi kita yang bertanah air jauh di ujung timur jauh ini. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah yang maha kaya dan
dari sekalian makhluk. Hujung ayat 97. Kufur artinya ialah menolak kebenaran dengan tidak ada alasan yang jitu, yang kebanyakan hanya kerana hawa nafsu belaka. Misalnya awak mengaku Islam, badan sihat, harta cukup, bahkan melimpah. Perhubungan zaman moden ke Makkah pun sudah sangat mudah, tidak sesulit zaman dahulu lagi. Namun tidak juga mau menunaikan haji. Orang ini adalah kufur, sekurang-kurangnya kufur nikmat. Dan ada pula orang yang ditimpa penyakit kebangsaan berkata bahawa naik haji itu hanya pergi memperkayakan orang Arab, padahal dia sendiri melawat juga ke Eropah atau Amerika. Apakah pergi ke sana tidak memperkayakan orang Barat? Tiap-tiap negeri yang maju di dunia ini mengadakan kantor turisme untuk menarik hati orang luar negeri ziarah ke negerinya. Apakah ini tidak memperkayakan negeri itu pula? Apakah di zaman moden tidak dipergiat kemajuan hubungan antara negara? Mengapa untuk naik haji ke Mekah saja buat beribadat kepada Allah dikatakan memperkayakan orang Arab, sedang buat yang lain tidak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.